Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana hari ini 21 Ramadan 1443, bermakna kita telah sampai ke permulaan 10 akhir Ramadan tahun ini. Kita kata Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa dia rahsiakan malam Lailatul Qadar? Jawab dianya sebagaimana kata di orang Arab, hazihi lil jaddah. Maknanya orang yang nak cari Lailatul Qadar ni orang betul-betul bersungguh, semangat sengoti nak beribadat, barulah dia cari. Kalau orang tak apa semangat sengoti, dia lah gitu. Malam 10 hari pun sama dengan 10 awal juga. Pergi separuh, lari separuh. Dan tidak ada tadarus Quran pun tidak. Kita mengatakan ini satu kerugian. Jadi kempen kitanya, kalau perih tu orang panggil Gia 5 dah lah. Gia 5 dah kempen. Dengan keluar poster lagi, dengan keluar video pendek lagi, dengan nasihat lagi. Kita kata Alhamdulillah, tuan-tuan yang memang bersemangat untuk mendapat kelebihan yang telah Allah SWT anugerahkan itu, itulah orang yang terbaik. InsyaAllah, orang yang lemah semangat, kita kata pulih balik semangat. Kita masih ada lagi masa beberapa hari sebelum tamatnya Ramadan tahun ini. Baiklah para jemaah sekalian, sambungan kita dalam surah Asy-Syura. Surah Asy-Syura, surah yang ke-42, juzuk yang ke-25. Ayat yang kita akan baca pada kali ini ayat 10, 11 dan 12. Isu yang dibincangkan dalam ayat 3 ayat ini, yang pertama, kewajipan berhukum dengan syariat ilahiyah. Kita ni tak lari pakat cari undang-undang orang putih lah, undang-undang Allah. Yang kedua, kita juga diajar oleh Allah Azza wa Jalla supaya mengenali Allah. Dan ayat yang kita baca ini, dia punya kaedah berinteraksi dengan ayat-ayat sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Iaitulah ayat laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Kemudian yang isu yang ketiga, Allah SWT sebut kepada kita, gedung khazanah di langit dan di bumi, semuanya di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Semua di bawah kuasa Allah. Kita hanya diizinkan untuk menggunakannya dan dituntut supaya bersyukur dengan nikmat yang dianugerahkan oleh Allah. Jangan pula kita rasa dunia kita punya, nikmat yang Allah Ta'ala beri ni hak kita, macamlah kita ni pemilik kepada segala ini. Kita kata itulah kepincangan yang berlaku. Baik para jemaah sekalian, kita mula baca ayat, diikuti dengan penjelasan dan huraiannya. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 1055. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكل
توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. Tiga ayat yang kita belajar ini banyak dia punya kelebihan dan banyak faedah yang kita boleh kutip. Balik kepada ayat 10. Wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Wa makhtalaftum fihi fa hukmuhu ila Allah. Dan katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada pengikut-pengikut kamu, kepada manusia seluruh, apa jua perkara agama yang kamu berselisihan padanya, maka hukum pemutusnya terserah kepada Allah. Jadi ayat ini, ayat yang kita baca ini para jemaah sekalian, siapakah khitab kepada siapa? Kata di Syekh Muqatil, dia kata ayat ini ayyuhan nas ditujukan kepada ahli Mekah. Sebahagian daripada mereka kufur dengan Quran, ada di kalangan mereka yang beriman. Jadi mana-mana yang kamu duk berkelahi, duk balah tu, baliklah kepada hukum Allah Azza wa Jalla. Itu satu. Al-Wahidi pula menyebut bahawa hukum pada hari kiamat bagi orang mukmin dihukum dengan Quran akan masuk dalam jannah, dalam syurga. Orang beriman dengan Quran, orang beriman dengan Quran masuk syurga. Walil mukazzibin, orang yang derhaka mendustakan Quran masuk neraka. Dua. Ada yang mengatakan hukuman ini kepada semua perkara. Kita kena balik kepada undang-undang Allah Azza wa Jalla, dan ada yang mengatakan dalam isu agama. Kalau kita balah dalam agama, halal ke haram, harus ke tak harus, boleh ke tak boleh, sunnah ke bid'ah, kita kena kembali kepada undang-undang Allah Azza wa Jalla. Mana kita simpulkan bahawa fa hukmuhu ila Allah, ada ulama yang mengatakan balah di akhirat esok. Ada yang mengatakan umum dalam dunia lagi, tapi dalam perkara-perkara keagamaan. Ada ulama tafsir kata tak, semua sekali. Semua sekali. Min amrid din wa min amrid dunia. Kalau kita balik pada hukum Allah. Macam mana pula dalam bab perkara dunia kita balik pada hukum Allah? Iyalah, benda tu nampak macam dunia. Tapi dari sudut nak menetapkan keadilan, kesaksamaan, ketelusan, kena balik kepada undang-undang Allah Azza wa Jalla. Mana kita boleh katakan dalam perkara agama sudah pastinya kena kembali pada undang-undang Allah. Bahkan dalam kehidupan dunia kita pun tak boleh lari daripada undang-undang Allah Azza wa Jalla. Kerana itu para ulama telah meletakkan bahawa undang-undang ini terbagi kepada dua. Yang dipanggil satu undang-undang dipanggil undang-undang syariat. Itu duduk di bawah Quran, sunnah semata-mata. Satu lagi undang-undang dia panggil undang-undang ta'zir. Undang-undang yang tak ada nas dalam Quran dan hadis. Itu dia kembalikan kepada siapa? Kepada pemerintah. Macam kita hari inilah undang-undang jalan raya. Tak ada dalam Quran.
boleh lari sini 60 km sejam. Lepas pada tu neraka. Lah, tidak ada lagu tu. Yang adanya surat saman. Patutnya sini lah 60. Kita pergi lari 120. Jawabnya boleh surat cinta daripada JPJ atau polis. Itu lain. Maknanya undang-undang takzir, undang-undang yang lain daripada tak ada syariat, itu kembali kepada kebijaksanaan pemerintah. Apakah undang-undangnya nak dipakai. Yang penting bagi kita para jemaah sekalian, dalam perkara agama tak boleh kita sewena-wenanya kata ikut aku nak buat apa-apa. Asalkan benda baik, lah, dia ada peraturan dia. Maka ayat ini mengajar kepada kita fahukmuhu ilallahi wahdahu fahuwa man yaqdi bainakum fima fihi takhtalifun, mana undang-undang Allah yang akan memutuskan dalam perkara yang kita berselisihan. Baik para jemaah sekalian, ayat ini seterusnya, zalikumullahu rabbi, pemutusnya terserah kepada Allah. Hakim yang demikian kekuasaannya ialah Allah Tuhanku. Jadi Allah Ta'ala suruh kita isytihar, Allah Tuhanku. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, kepadanya lah aku berserah diri dan kepadanya jualah aku rujuk kembali dalam segala keadaan. Jadi pada jemaah sekalian, kita tahu dah hari ini dalam bab hak at-tahkim, kuasa al-hakimiyah, kuasa menetapkan undang-undang itu di bawah kuasa apa? Di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Ada lagi beberapa dalil yang menguatkan ayat ini daripada Al-Quran. Contohnya dalam surah An-Nisa, pelajar kita tanda, surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ayat ini Allah Ta'ala bagi kuasa mutlak taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri. Dia panggil taat bersyarat. Selagi ulil amri, pemerintah taat kepada Allah, kita ikut. Tapi kalau dia ajar kita buat maksiat, kita tak wajib ikut. Itu dia panggil ketaatan bersyarat. Tapi ati Allah wa ati Rasul mutlak. Wa ulil amri minkum bersyarat. Maka fa in tanaza'tum fi syai'in, bila kita kelahi dalam satu kes, farudduh ilallahi wa rasul, baliklah kepada Allah dengan Rasul, maknanya kepada Quran dan Sunnah. Itu ayat yang pertama. Ada lagi ayat surah Al-An'am, surah Al-An'am ayat 114. Afa ghairallahi abtaghi hakaman wa huwa alladhi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Jadi adakah lain daripada Allah kita nak cari pemutus hukum, sedangkan Allah Ta'ala yang telah menurunkan kepada kita kitab yang jelas, yang sudah terperinci, Al-Quranul Karim. Baik, maknanya undang-undang Allah Ta'ala tetap boleh kita lari. Jadi di sini kemudian Allah Ta'ala peringatkan kepada kita, Nabi SAW mengisytiharkan, Tuhan yang memerintahkan undang-undang kita kena ikut ni, zalikumullahu rabbi, itu Tuhan aku. Alaihi tawakkaltu. Dengar ni para pendakwah, para muslimin dan muslimat, dua perkara ini mesti ada dalam jiwa kita. Alaihi tawakkaltu, kepadanya lah aku bertawakal, yakni berserah diri. Bila kita akur kepada undang-undang Allah, kita bertawakallah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, wa ilaihi unib, dan kepadanya jualah aku rujuk kembali dalam segala keadaan. Jadi dalam ulama tafsir kata, zalikumullahul azim huwa rabbi, Allah yang maha agung itulah Tuhan aku.
Bukan Tuhan hak jenis macam puak mung. Dia ambil toko kayu, ambil ketul batu, ukir, dijadikan Tuhan. La. Allah, Tuhan aku ni Al-Azim, yang maha agung. Jadi keagungan itulah aku berserah diri dan aku menyerahkan segala urusanku kepada Allah Azza wa Jalla, dan aku berdoa, aku bertobat kepada Allah Ta'ala daripada dosa-dosaku. Jadi di sinilah kata Al-Biqai, wa ilaihi unib, kepada Allah Ta'ala lah aku kembali. Maknanya kita minta ampun dengan Allah Azza wa Jalla dengan bertaubat apabila kita lemah, cuai, tak dapat melaksanakan tugas dengan sempurna, iaitu dalam perkara melaksanakan hukum Allah Azza wa Jalla. Tapi kena buat. Macam kita hari ni, undang-undang Allah Azza wa Jalla terpinggir. Terpinggir ke tidak? Terpinggir. Yang adanya undang-undang Mak Saleh, undang-undang orang putih, itu kuat. Maka kita sebagai seorang Muslim, seorang yang beriman, wajib kena berusaha, bekerja keras, bagaimana nak mengangkat balik martabat undang Allah Ta'ala itu yang paling atas sekali. Kena buat. Orang putih tinggal parlimen. Tempat penggubalan undang-undang duduk di parlimen. Kita menguasai parlimen dengan bilangan orang Islam yang begitu ramai, majoriti. Tapi tak nak ubah juga sebab berbeza ideologi, berbeza kepahaman, mengambil hati kawan-kawan, friend-friend, member-member, pakatan-pakatan. Jadi itulah tanggungjawab kamulah di hadapan Allah Azza wa Jalla untuk menyelesaikan masalah. Baik, kita pergi kepada ayat yang seterusnya. Dalam ayat ini masih lagi Allah memperkenalkan siapa Allah yang kamu mesti bertahkim mengambil undang-undang Allah itu. Siapa dia Allah? Tengok ayat 11. Fatirus samawati wal ard. Allah yang kamu diwajibkan mengambil undang-undangnya, menolak undang-undang lain. Dialah yang menciptakan langit dengan bumi. Maknanya Allah yang mencipta, pemilik langit dengan bumi ini, dia. Kamu pun duduk atas bumi. Sebelum masuk dalam bumi, sekali-sekali mengembara ke alam angkasa lepas. Nah, bila kita naik kapal terbang, naik jet, naik apa-apa dia punya alat-alat ni, naik atas. Tapi kita hanya pengguna. Kita guna benda-benda yang Allah Ta'ala ciptakan, tapi dalam bab undang-undang kita reka sendiri. Kita kata ini benda ajaib yang berlaku dalam dunia hari ini. Dalam bab undang-undang mu tak pakai hak Tuhan. Tapi duduk atas dunia ni Tuhan punya. Sebab itulah setengah ulama ni kata bila kita tak mahu laksanakan undang-undang Allah, mungkin cari bumi lain daripada bumi yang Tuhan buat. Nak cari mana kita? Maka Allah perkenalkan dia yang menciptakan langit dengan bumi, dan di antara keduanya kemudian Allah akan sebut lagi. Ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Allah menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri. Jadi dari jenis kamu tu, apa dia jenis kita? Jenis manusia. Min jinsikum, min anfusikum, daripada jenis kita. Manusia kahwin dengan manusia. Laki-laki kahwin dengan wanita. Kalau ada orang kata nak kahwin sama jamaah jantan, itu orang tak puk nama dia. Orang Kelantan kata orang tak empuk ni mana orang tak lihat kira lah. Sebagaimana yang berlaku pada sekumpulan nama dia LGBT, nak nikah jantan sama jantan. Kita tengok gambar dia duduk cium dua tu bergeli tengok. Kata penat dia ni. Macam mana dia punya pemikiran. Mula-mula keluar tajuk LGBT ni, kita bergurau lah, kata buat-buat ni kalau masuk zoo negara pun binatang dalam zoo pening, nak tak mana dia ni. Kambing sama kambing pun dia tahu jantan betina, buat ni tak tahu betina jantan, nak kata apa. Jadi Allah kata min anfusikum azwajan. Kata Syekh Ibnu Ashur rahimahullah, wa kaunul azwaj min anfusihim kamalun fin ni'mah.
Suami isteri itu dari kalangan mereka sendiri. Mana manusia nikah dengan manusia. Li'annahu law ja'ala ahada zawjaini min nawin akhar, kalaulah manusia nikah dengan benda lain, orang nikah dengan jin, pening dah kita. Mau nak gimana rumah tok tua? Mana? Tak tahu dalam di alam mana pun tak tahu. Kita nak buat makan ni apa tak tahu. Biasanya kalau kita nak balik rumah mertua ni kita bawa makan ni, bawa buah-buah. Ni nak pergi rumah tok tua dia jin. Jin makan apa? Makan tulang. Jadi kita pergi ke darangi, kau nak main kutik tulang orang tahu tu. Pasal apa ni? Nak balik kapur tok tua. Ai pening molek. Nah, pening kata dia. Pening. Tak usah kata apa. Sama-sama kita manusia ni pun kalau bangsa lain-lain. Orang Melayu nikah dengan orang putih. Nikah dengan orang Turki ke orang apa yang budaya dia berbeza. Sudah pening dah kita. Pening dah kita. Tak usah kata apa. Sama-sama manusia pun sudah kepeningan. Bagaimana kalau menikah dengan manusia lain, dengan makhluk lain, kita kata lagilah teruk. Lagi benar. Jadi alhamdulillah, di antara nikmat Allah Ta'ala perkenalkan, ja'alakum min anfusikum azwaja. Allah Ta'ala jadikan manusia itu berpasang-pasangan, dan sama-sama manusia pun, kalau hak tak kena, tak setuju, tak jadi juga. Kalau hak tak setuju kak, buat perangai macam-macam. Tapi kalau hak dia setuju, tak apa. Kau itu nak minum air pukul 5 pagi, sanggup bangun. Kata orang lautan api sanggup direnangi. Pasal cinta punya pasal. Kalau hak tak cinta, tak usah marilah. Letaklah mah sedulang pun, duk nampak macam siapa sarak depan mata dia. Sebab itu dia panggil manusia. Jadi Allah Ta'ala jadikan hati manusia, bila dia nak, bila dia setuju, dia jadi. Kalau dia tak setuju, tak jadi. Jadi alhamdulillah, nasib baiklah Allah Ta'ala jadikan kita pasangan-pasangan kita ni, daripada kalangan kita sendiri, manusia, nikah dengan manusia. Tak usah duduk cari hak belak-belak. Manusia sama manusia. Manusia yang bangsa lain-lain keturunan ni pun pening dah. Jadi bagaimana kita nak bayangkan kalau orang nikah dengan jin, orang nikah, ada katanya orang kahwin dengan jin, kita pun tak tahu macam mana muka tak jadi. Supaya ada cerita orang tanya salah seorang daripada ulama salafus salih, ulama salaf dia panggil. Lupa dah nama mana. Dia tanya, bini jin nama ke apa? Bini iblis ni. Syekh kata apa? Aku tak hadir masa dia kahwin dulu. Sedap juga dia jawab. Nya bidah dia. Aku tak hadir masa dia kahwin ni. Tak tahu nak nama apa. Jadi kita ni kalau kita hadir, kita dengar juru nikah kata, aku nikah lah mung dengan fulan. Ni aku tak hadir ni, taklah jawab. Maka molek juga. Soalan hak jenis tak apa cerdik gitu, kita pun jawab lagu tu lah senang dah. Cari apa dia kata. Jin nikah dengan orang nikah dengan jin nikah dengan bunian. Macam-macam cerita hak pelik-pelik lah. Tapi manusia ni suka lagu tu. Tulis para pelajar, ayat ini ditafsir dengan ayat surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda keagungan kekuasaan Allah Ta'ala jadikan manusia itu berpasangan daripada jenis dia juga. Adam dengan Hawa. Tujuan berapa? Litaskunu ilaiha. Supaya suami isteri rasa tenang, bahagia bila duduk bersama. Jadi ulama tadabbur kata, Allah tak kata litaskunu ma'aha, supaya kamu duduk sekali dengan isteri. Berapa ramai orang duduk bersama? Duduk satu rumah, tidur satu bilik, tapi tak bahagia, hati lain-lain. Tak kecek, tak cakap pun ada juga. Tapi naknya litaskunu ilaiha. Supaya kamu tenang nak berjumpa bersama dengan pasangan, itu di antara nikmat Allah Azza wa Jalla. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan di antara kamu suami isteri mawaddah, berkasih sayang, rahmah dan kasihan belas. Jadi kata di para ulama tadabbur, dia kata waktu muda duk main berkasih sayang lah dia dah. Kata orang macam berlangkas, pergi mari. Mari betul majlis hari jadi. Ambil gambar suap kek. Punyalah punya hebat. Tapi kalau sudah tua,
Cucu tengok nenek senyum, dia kata, kenapa nenek menangis? Tukar. Opah menangis dengan senyum itu sudah bertukar. Pada ketika itu janib rahmah, kesihan belah tu lebih banyak lagi. Kesian tengok tok ayah ni. Tok ayah pun kesian tengok ke mak wa ni. Gitulah dah. Tak ada nak main kasih sayang love tu. Janganlah ada lagu tu dah pada masing-masing dah. Oh ni tidur dengan cucu dia, oh ni tidur dengan orang ni. Nah, dia tak cara mengaku dah sama-sama tua. Allah kata apa? Inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah jadikan itu tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Ini surah Ar-Rum. Baik. Bukan ceramah kita tajuk tu ni, kita nak pergi ke tajuk kita. Tengok ayat. Wa minal an'ami azwaja, dan menjadikan dari jenis-jenis binatang-binatang ternak pasangan-pasangan bagi binatang itu. Jadi semua binatang tu ada pasangan dia. Ayat ini ditafsir dengan ayat, tulislah ayat ni panjang, tak boleh nak baca dah kita. Surah Al-An'am ayat 143, 144, samaniyat azwaj, 8 pasangan. Minad dha'ni isnaini. Dha' tu makna biri-biri. Dan wa minal ma'zi, kambing. Kemudian wa minal iblis, unta, wa minal baqari. Yang betulnya dia panggil hayawan ternakan. Bahimatul an'am ni kambing, unta, biri-biri, lembu, semuanya ada pasangan-pasangan masing-masing. Allah Taala sudah buat, mereka juga ada pasangan sebagaimana manusia juga ada pasangan. Kambing pun dia kena jantan betina. Kalau tak kena jantan betina ni pun LGBT ya, tak kena. Sebab itulah dia pelik. Jangan jadi manusia pelik. Allah kata apa? Yazra'ukum fi, dengan jalan yang demikian dikembangkannya zuriat keturunan kamu semua. Yazra'ukum ay yakhluqukumullah wa yukassirukum. Allah jadikan pasangan dan Allah Taala perbanyakkan makhluk ini melalui tanasul, melalui orang panggil perhubungan jenis di antara makhluk-makhluk itu. Jadi jadilah orang ni yazruku ay yakhluqukum nasalan ba'da nasal. Qarnan ba'da qarnin. Mana manusia ni silih berganti. Dulu kita anak, sekarang ni kita jadi ayah. Sikit lagi anak kita pula jadi ayah, anak dia pula jadi ayah. Anak, gitulah manusia ni akan tukar berganti. Kalau tidak penuh dunia ni dengan manusia. Manusia tak penuh-penuh sebab dia sudah bertukar-tukar. Ada kalanya mati tak ramai, ada waktu mati ramai, sama ada dalam peperangan ataupun dilanda oleh wabak seperti ta'un dan lain-lain. Yazra'ukum maknanya Allah ciptakan kamu dan Allah Ta'ala kembang biakkan kamu melalui pasangan-pasangan yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita kata Alhamdulillah. Dulu kita seorang, sekarang ni kita sudah ramai. Dulu satu rumah, suami isteri. Lepas tu mari anak. Lepas tu mari anak. Anak mari cucu pula. Lepas cucu mari cicit pula. Lepas cicit mari ciak pula. Sakat tu ada. Anak, cucu, cici, ciak, agak apa lagi? Cek. Mati dah lah. Mana ada sampai 4-5 lapis orang ada. Tak ada dah lah. Baik. Kemudian Allah Ta'ala bagi kepada kita satu kaedah besar. Kaedah ni kalau dibelajar betul-betul, hilang persengketaan, hilang perbalahan. Tengok ayat ni. Tanda pelajar-pelajar. Ayat 11 surah Asy-Syura ni. Laisa kamitslihi syai'. Tiada sesuatu pun yang sebanding dengan Allah, dengan zatnya, sifatnya dan pentadbirannya. Wa huwas samiul basir. Dan dialah yang amat mendengar lagi amat melihat. Ini dipanggil kaedah. Ayat ini menjadi kaedah besar. Bila kita bincang tentang sifat Allah Ta'ala, kita kena tak sini. Kita baca ayat Quran, Allah Ta'ala sebut sifat dia. Contohnya dalam banyak ayat, berapa kali Tuhan sebut dalam Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ta'ala beristiwa di atas aras. Habis macam mana kita nak faham? Kita kata ulama salafus soleh dia tak takwil. Dia kata istawa dengan mana istawa. Tapi laisa kamitslihi syai'.
Allah Ta'ala ni tidak ada sebandingan. Bagaimana istiwa? Sebagaimana kama yaliqu, sebagaimana layak dengan keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Kemudian mari ulama, kemudian dia panggil khalaf, dia nak lari daripada takut jadi orang faham bersama dengan makhluk, dia gitu ka istawa dengan mana istaula, ia menguasai aras. Kita kata lari daripada tajuk asal. Sebab itulah kalau betul-betul kita belajar adalah sifat Allah Ta'ala, sebagaimana ditafsir oleh ulama salafus soleh, ayat ini menjadi paksi. Laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tidak ada sebarang bandingan dengan dia, tak ada. Jadi bagaimana kita nak kata itulah Allah Azza wa Jalla. Nama-nama Allah Ta'ala, sifat-sifat Allah Ta'ala tidak ada persamaan dengan sebarang makhluk. Habis kalau kita sebut gini jadi gini, kita kata itu hak Allah. Tapi kita kena kata kama yaliqu, sebagaimana layak dengan Allah Azza wa Jalla, dan dia tidak ada sama dengan makhluk, tidak ada sama sekali. Dalam ayat yang kita selalu baca surah Al-Ikhlas, lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada kufu, makna tak ada setara dengan Allah Ta'ala. Jadi bila kita baca ayat-ayat macam ni, maka kita akan tenang, sebab Allah Ta'ala turun ayat-ayat Quran, Nabi salah sebut tentang sifat-sifat Allah. Allah tak suruh kita jadi manusia dengan sebab Al-Quran tu jadi kufur. Nabi tak akan sebut sifat-sifat Allah Ta'ala kalau dengan sifat itu menjadikan umat dia jadi kufur. Tetapi cara pemahaman yang betul itu telah dihuraikan oleh para ulama kita. Itulah penjelasan yang sangat jelas. Mari zaman kita ini, sifat Allah Ta'ala tidak lagi dihayati, tapi sifat Allah Ta'ala menjadi polemik, menjadi perbahasan, menjadi perbalahan, tuduh menuduh, kata mengata, sampai mereka lebih teruk daripada itu lagi. Kita kata berhati-hati para jemaah sekalian dengan lidah-lidah yang sedang mengutuk, melebel-lebelkan orang dengan sebab perbalahan tentang masalah sifat Allah Azza wa Jalla. Sepatutnya bila kita kenal Allah, kita kenal sifat-sifat Allah, kita kenal Allah dengan nama-nama yang indah, menambahkan ketakutan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut dua sifat, wa huwas sami'ul basir. Allah Ta'ala, dialah yang amat mendengar. Timbul soalan, saya boleh terima sifat Allah Ta'ala mendengar, melihat, Allah Ta'ala mengetahui, Allah Ta'ala kaunuhu mutakalliman, berkata-kata, kita boleh terima. Sebab apa? Sebab ulama kita terima. Baik. Tapi kenapa bila mari sifat, contohnya Nabi sebut yanzilu rabbuna, Allah Ta'ala turun, wa jaa rabbuka. Semua ayat-ayat ini dan juga dalam hadis-hadis ini terpaksa kita kena takwil. Kita kata kenapa? Takut jadi persamaan dengan makhluk, kena takwil. Kenapa kita tak berani nak kekalkan seperti ulama salah, dia kekalkan tapi laisa kamitslihi syai', tak boleh nak sama dengan Allah. Oh, tak boleh. Tapi hak ni kita boleh kekal. Allah Ta'ala mendengar. Ya, mendengar. Nanti ada orang tanya pula, dia dengar dengan apa? Allah Ta'ala melihat. Ya, melihat. Dia melihat dengan apa? Allah Ta'ala berkata-kata. Ya, dia bercakap dengan apa? Sebab itulah bila orang mari tanya Imam Malik marah dia. Imam Malik kata apa dia ni? Kacau. Mari tanya benda-benda macam ni. Jadi kalau kita terima sifat-sifat ni, As-Sami' Al-Basir, Allah Ta'ala mendengar tapi bukan seperti makhluk. Allah Ta'ala melihat berkata, kenapa kita tak boleh terima Ar-Rahman ala istawa, dia istiwa kama yaliqu bi jalalihi wa azamatihi, sebagaimana layak bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau orang pertikai ini kita tanya, yakin Allah Ta'ala mendengar? Ya, dia dengar dengan apa? Tak boleh tanya. Ada kenapa tak boleh tanya yang tu? Ini dia panggil tidak seimbang. Kenapa ini tak boleh tanya? Yang sana kamu tanya. Jadi kepeningan tu berlaku apabila kita tidak belajar tentang sifat-sifat Allah Ta'ala menurut apa yang telah dipahami oleh ulama salafus salih. Kalau kita belajar ini, insya-Allah aman damai dunia ini. Ini tafsiran ulama salafus salih. Sebab itulah kalau kita belajar dalam kitab Jawi, kita Aqidatun Naji ke kita apa banyak kita baca, Durrus Samin, Syekh Daud contohnya, dia sebut dua-dua. Ulama ini, ulama salah menafsirkan ayat ini begini. Khalas cakap macam ni. Jadi supaya tidak ada jurang yang terpisah di antara dua aliran ini,
Tapi bila mari yang kemudian ni, siapa dia kata gini, ni label dia. Label ni label sesat. Label ni, itu yang jadi kelain. Itulah pendekatan yang kita rasa lebih baik, lebih lunak. Ajar dua-dua kepada masyarakat. Dan kita beri hujah-hujah yang telah dibawa oleh para ulama kita. Supaya masyarakat boleh memahami bagaimana nak berinteraksi dengan ayatus sifat. Bagaimana berinteraksi dengan ayat-ayat sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Baiklah para jemaah sekalian, kalau tidak tukar pula jadi tajuk akidah pula kita. Yang pentingnya kaedah ni sangat besar. Mari kita kenal lagi Allah Azza wa Jalla dalam ayat 12. Lahu maqalidus samawati wal ard. Dialah jua yang menguasai urusan dan perbendaharaan langit dan bumi. Semua benda ni di bawah kuasa apa? Kuasa Allah Azza wa Jalla. Ai lillahi wahdahu mafatih. Kunci gedung perbendaharaan langit dengan bumi semuanya di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Lahu maqalid ay mafatih. Maknanya kunci menguasai langit dengan bumi di bawah kuasa Allah. Yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah memewahkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya menurut aturan yang telah ditetapkan. Ada orang ni Masya Allah kaya, fulus banyak, duitnya banyak, harta dia banyak. Ada orang yang Masya Allah anaknya ramai, harta tidak ada. Nak kata apa? Ada seorang ni banyak duit dia, Masya Allah tabarakallah. Kita nak suruh projek apa, dia bagi belakang. Sekali kita tanya dia, tuan, berapa orang anak? Allah Ustaz, saya ni rezeki harta, anaknya 2 orang. Ada juga anak. Ada seorang tu langsung tak ada anak. Ada orang lain pula, berapa anakmu? Allahu Akbar, maha kaya Tuhan. Boleh anak 10 orang, doktor ikat. Ini ada seorang sahabat kita ni. Kalau dia dengar sengih suka dia. Doktor ikat dipanggil peranakan, tak boleh beranak. Tak tahu macam mana tembus, ngandung pula bini dia. Siapa jadi satu research, kajian pihak hospital, kena kaji macam mana mek ni boleh mengandung sedangkan dia sudah sekat peranakan. Kita berbisik dengan dia, tajam molek. mu punya cara Allah Taala bagi dah. Siapa boleh tembus dia punya sekatan hak doktor buat. Kita kata kuasa Allah Azza wa Jalla. Nak sekat macam mana itu hak Allah, tak boleh nak sekat. Ada orang harta banyak, anak sikit. Ada orang harta anaknya ramai, beriuk anak dia, masya-Allah. Duitnya cukup-cukup makan. Tak lapar. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tuhan kata semua benda melata atas bumi ni Allah Taala bagi rezeki. Banyak sikit cerita lain. Kadang-kadang orang ni bukan salah ibu mengandung, tapi salah dia. Dohlah miskin. Kata orang apa ke dana. Mula Pasuman kata pakai hangit, dia punya terjemahan dia. Ba'isal fakir, dia terjemah pakai hangit. Jangan nak jumpa orang terjemah pakai hangit ni. Nah, orang ngaji dengan dia tahu. Pakai hangit kita. Masalahnya pakai hangit, masjid pun hangit juga tak pergi. Itu masalah kita. Kalau dia pergi masjid, orang-orang masjid ni orang baik-baik, orang pemurah, tengok dia ni kuat. Tapi anak dia tak ada makan, anak dia tak ada pendidikan, anak dia. Kita pakat tolong. Ni masjid pun tak kena, Allah pun dia tak kena, makhluk pun dia tak kena. Apa jadi manusia lagu ni? Kita kata nas'alullah as-salamata wal afiyah. Baik. Jadi ulama tafsir kata mafatih, maqalid dengan mana mafatih ni banyak tafsiran dia. Ada ulama kata mafatih kunci-kunci. Jadi di antaranya Ibnu Jauzi kata qala al-mufassirun kunci langit, kunci rezeki di langit hujan. Wa mafatihul ardi, kunci rezeki di bumi an-nabat, tumbuh-tumbuhan. Macam-macam lah. Kalau kita korek dalam ulama-ulama tafsir ni, orang ni tafsir lagu tu, yang penting bagi kitanya semua benda lah. Ada rezeki atas kita bagi Allah Taala ni. Allah Taala bagi rezeki pada kita macam-macam dia punya sumber rezeki itu berbeza-beza. Sebab itulah kita ni adik-beradik, anak beranak, tapi tak sama. Ada orangnya rezeki murah, ada orang rezeki kurang sikit, ada yang sempit, ada yang luas. Sama juga dengan ilmu, ada ilmu banyak, ada ilmu sikit. Kita kata itulah rahsia
hikmah Allah Ta'ala buat supaya orang yang kaya membantu yang miskin, orang miskin tolong orang kaya. Hey, kalau kita kaya belaka, nah, kita tanya, tolong pergi akak sapah rumah aku. Hey, aku nak ajak mu akak sapah, nak kata ada. Tolong pergi bagi pahit rumah aku. Awak mari baik bagi pahit rumah saya. Sama-sama kaya. Siapa dia nak buat kerja? Allah Ta'ala Maha Kaya, tafawud. Sebab itulah kata di ulama, jari kita ni kenapa tak sama? Membayangkan kalau jari mu sama ni belaka, nak ambil makan ni agak agak. Oh, tak boleh makan kita. Tapi bila gini, trek, oh, comel nak kaut nasi boleh. Subhanallah. Itulah dia panggil kesatuan. Pasal itulah apa ni Allah Ta'ala sebut khazanah dia di kuasa Allah. Innahu bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah amat mengetahui akan tiada sesuatu, mana Allah Ta'ala akan letak satu benda tu di tempat yang sesuai dengan orang itu. Ada orang ni kalau beri kaya, takabur, sombong, angkuh, rusak dia. Allah Ta'ala beri dia rezeki sederhana, sempit. Kita ni, kalau kita kaya, tak tahu lagi jadi gini ke tak ni. Nah, yang boleh mari masjid, boleh mari zikir, mari ibadat ni, sebab kita duduk setara ni. Kalau kaya, setara mana agak-agak? Dia ke? Tak ada nak mari mana tu. Nah. Tapi ada orang Masya Allah kaya. Nak pergi masjid pun naik helikopter. Contohlah kita kata. Kereta besar-besar mari. Ada boleh sampai masjid. Ada orang yang bersikap, cabut kata tengah jalan. Masjid pun tak pergi juga dia. Nak kata apa? Allahu Akbar. Itulah ujian Allah Ta'ala. Kita minta Allah Ta'ala berilah kepada kita ujian yang sesuai dengan keimanan kita. Jangan lebih daripada itu. Kalau lebih mungkin kita akan kecundang, kita akan kecewa, kita akan jadi manusia yang tak baik. Jadi tamatlah kita perbincangan 3 ayat, kita pergi pula kepada al-fawaid at-tarbawiyah dari sudut faedah-faedah yang dapat kita kutip dari sudut pendidikan dan sudut ilmiah. Yang pertama, tulis. Yang pertama ayat 10, wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmu ila Allah. Mana-mana hukum yang kamu selisih kena kembali kepada undang-undang Allah. Ulama tadabbur kata apa? Fal ayatu. Ayat ini nassun sarihun. Nas yang jelas bahawa semua undang-undang itu kita kena kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ini balik kepada Quran, balik kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita utamakan akal kita lebih daripada nakli, kita akan rusak. Ramai orang mikir lagi ni. Undang-undang Allah Ta'ala ni kalau orang mencuri, potong tangan, zalim. Awak. Allah Ta'ala yang memperkenalkan diri dia, wahu apa ni, Al-Hakim, Al-Aziz, ketika melaksanakan undang-undang tu, kata aku ni, apa ni, bersifat dengan kebijaksanaan. Mungkin kata zalim, mungkin kata tak betul nak undang Tuhan. Berani kita. Ini anak-anak kita ada main takafur ni. Kadang-kadang mempertikaikan undang-undang faraid. Kita kata bercakap, tengok kiri kanan bang, jangan duk berani bercakap tak tu kali. Mempertikaikan undang-undang poligami. Kenapa Islam membenarkan kahwin lebih daripada seorang? Dah ada kemampuan, silalah. Yang kamu duk pertikai itu buat apa? Mu tak sih sudah. Nah. Yang kedua dalam ayat yang sama ini juga, tadallu aidan ala ruju' ilal muhkam. Jadi kita kena kembalikan kepada ayat-ayat yang muhkam dalam kitab Allah Ta'ala, yang jelas daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana yang tak jelas itu kita kembali kepada tafsir para ulama yang muktabar dalam bab Quran dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kata kita tak jelas, orang lain tak jelas. Lah, kita tak jelas, orang lain jelas. Jangan duduk berasa sedap. Kita macam orang macam kita juga. Yang ketiga, masih lagi dalam ayat yang sama, annahu la budda an yakuna ikhtilafun bainan nas. Ayat ini menunjukkan bahawa manusia itu ada perbezaan pandangan, perbezaan cita rasa, perbezaan pendapat banyak. Tak lari. Nak jadi manusia satu, tak mungkin. Jadi habis bagaimana menangani khilaf di kalangan manusia, itu sangat penting. Karena itulah sebuah buku yang saya tulis, tajuk dia Rahmat dalam Perbezaan. Buku kecil ya. Mana buku kita ni? Dalam buku Rahmat dalam Perbezaan itu,
kita letak adab-adab bagaimana kita bila berlaku perbezaan pandangan. Kena ada. Jadi masalah kita sekarang ni kita tak pandai matematik. Tak, sepatutnya 9 tolak 1, 10 tolak 1, 9. Orang lain ni tak, 10 tolak 1, kosong. Betul tak? Tak betul. Awak dulu baiklah dengan dia. Sekarang ni kenapa tak baik? Dulu saya tak ada masalah. Tapi sekarang ni saya berbeza pandangan dengan dia. Apa masalah? Satu masalah. Balah dah, habis. Left group, unfriend, kata orang sekarang ni, punuh habis dah. Jadi kita kena belajar, manusia ni tak mungkin nak jadi satu, sebab Allah Ta'ala dah tetapkan manusia itu tak satu. Nak kata apa? Ikhtilaf berlaku. Allahu Akbar. Mari kita pergi kepada faedah yang kedua pula. Faedah yang kedua, Zalikumullahu Rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Allah ajar kepada Nabi, aku bertawakal kepada Allah dan kepada Allah aku kembali. Di sini kata ulama tadabbur, dia kata apa? Hazani aslani. Ini dua asas tawakal dengan rujuk kepada Allah Ta'ala ni banyak sekali Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya ayat yang kita baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya aku sembahmu ya Allah dan mu saja aku minta pertolongan. Itu aja. Dalam surah Hud ayat 1, 2, 3, fa'budhu wa tawakkal alaih. Jadi dua asas ni kita jangan lupa. Yang pertama tawakal kepada Allah Ta'ala. Yang kedua kita kena banyak kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan bertaubat, dengan istighfar, dengan kita rujuk kepada undang-undang Allah Azza wa Jalla, barulah kita jadi manusia yang mantap. Kalau tidak, tak ada tawakal. Kalau tak tawakal kepada Allah, dia kita tawakal benda lain pula. Nak masuk hutan ni, ya, kena minta tabik dengan tok ayuh jaga tunggu hutan pula. Mana ada? Mana boleh main tok ayuh pula. Faedah yang ketiga, kita ambil ringkas-ringkas. Lahu maqalidus samawati wal ard. Bagi Allah Ta'ala lah gedung-gedung, kunci-kunci gedung langit dengan bumi. Ulama kata apa? Ayat ini memberi satu sentuhan kepada manusia bahawa bila kita tahu Allah Ta'ala yang berkuasa di atas langit dengan bumi ini, gedung dia pun di bawah kuasa Allah, maka jangan sekali-kali kamu minta pertolongan, pergi minta dengan lain daripada Allah Azza wa Jalla. Jangan bertawakal kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah di antara pesanan Nabi kepada Ibnu Abbas dalam hadis yang panjang, rawahu Tirmizi, wa iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Mau minta tolong, minta dengan Allah. Minta pertolongan, minta dengan Allah. Mari pula orang pening. Dia kata kita ni kalau semua minta tolong dengan Allah belaka, habis kalau kita minta makan dan nasi dengan mak kita, syirik lah. Kita kata cakap kiri kanan biar tengok. Nak kiyah pun biar pandai, kata orang. Dia panggil kiyah ma'al farid. Ini permohonan dalam bergantungan hati, dalam bab doa, dalam bab istighasah, dalam bab isti'anah. Nak suruh orang ambil makan, tak ada jadi masalah tu. Bolehnya banding lagu tu. Kata ngaji usul fiqh, nah, tiba-tiba buat bandingan yang budak pasti pun pening kalau dia dengar lagu ni. Ini kita kena faham. Ini masalah isti'anah, masalah pergantungan hati, bukan masalah minta orang tolong akak bagai kita. Cik tolong akak bagai, syirik. Pasal apa minta tolong dengan makhluk, minta dengan Tuhan. Kata orang ni kena panggil ambulan mari ambil. Oh, kita hospital jiwa. Baru betul. Baik, kita pergi kepada yang keempat. Ayat yang pertama tadi, wa makhtalaftum fi syai'in fa hukmu ila Allah. Bila kita berbeza, kita kena kembali kepada Allah. Ai fi annallaha al-hakim. Allah Ta'ala lah yang menjadi pemutus di antara hamba-hambanya dalam banyak perkara. Kata di para ulama, ayat ini menjadi suatu kewajipan kepada kita supaya kembali kepada undang-undang asy-syari'atul ilahiyah, la al-qawanin al-wad'iyah. Kewajipan kepada kita mencari undang-undang syariat, bukan undang-undang orang putih. Tapi apa boleh buat? Orang putih mari paksa kita, dia nak tinggal negeri kita ni, dia beri kuasa kepada anak-anak didikan penjajah. Dia panggil puak-puak sekular, maka undang-undang penjajah didakap sampai ke hari ini. Undang-undang penjajah didakap sampai ke hari ini. Kita kata itulah di antaranya.
Jadi dalam ayat ini juga, tengok, ulama ni kadang-kadang dia pergi jauh, kita pun tak mikir. Dia kata ayat ini, wa makhtalaftu ini, mafhumu anna ittifaqal ummah hujjah. Ijma' sepakat umat itu menjadi hujjah dalam agama. Sebab itulah dalam tertib undang-undang, al-masadir, sumber perundangan Islam ni, yang pertama Al-Quran, Alkitab, yang kedua sunnah, yang ketiga al-ijma'. Maknanya sepakat umat dalam satu perkara. Itu dipanggil ijma'. Ijma' itu jadi hujjah dalam syariat Islam. Baiklah. Yang terakhir, yang kelima, ayat laisa kamislihi syai'un. Ayat ini tidak ada bandingnya sesuatu pun dengan Allah Azza wa Jalla. Tulis para pelajar, ayat ini dilalatun ala. Ayat ini menjadi dalil apabila kita nak bincang tentang sifat-sifat Allah, kita kena pegang dengan ayat ini. Anna isbat as-sifat la yastadimu tamsil. Bila kata kita isbat sifat Allah, bukan makna kita menyamakan Allah dengan makhluk. La. Ingat mana tak? Oh, awak ni isbat sifat, jadi macam makhluk. Kenapa kita jadi macam tu? Maknanya, kalaulah kita isbat sifat Allah Ta'ala menjadikan kita tamsil, jadi contoh, jadi sama dengan makhluk, maka ayat Quran jadi celarulah dia. Sebab tu Tuhan kata, laisa kamislihi syai'. Allah Ta'ala tak ada benda yang pertama. Kemudian dia sebut beberapa sifat dia yang disebut dalam Quran dan juga disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hal ini mengatakan bahawa orang yang isbat sifat Allah Ta'ala bukan makna orang itu menyamakan Allah dengan makhluk, dan tidak harus isbat nama atau sifat Allah Ta'ala sekali dengan tamsil, tidak mungkin. Tidak mungkin. Sebab tu dalam ayat ini Allah Ta'ala bawa dua sifat, as-sami' al-basir. Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala melihat. Jadi kalau kita kata Tuhan boleh mendengar, boleh melihat, tapi dalam bab lain kenapa kita tak boleh terima? Sedangkan benda itu sama. Jadi tak boleh tanya berlaku dia mendengar dengan apa, dia tengok macam mana, cakap dengan apa. Kenapa awak tanya sini sana tak boleh tanya, tanya sana sini tak boleh tanya? Kita mengatakan baiklah kita dalam bab sifat ini, kita kembalilah kepada apa yang dihuraikan oleh para ulama Islam. Kata orang salah tu aslam wal khala' ala, kita kata as-salafu aslam wa a'lam. Mereka lebih selamat, mereka lebih mengetahui daripada orang yang kemudian takkanlah orang yang dulu tidak pandai tentang sifat Allah, orang kemudian dia pandai. Jadi ayat ini mengatakan sebagaimana disebut dalil kepada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab isbatus sifat dan menafikan mumatsalah, menyamakan makhluk dengan Allah. Ayat ini menolak pandangan puak-puak musyabbihah. Musyabbihah ni dia kata Tuhan itu sama dengan makhluk. Satu. Yang kedua dia panggil mu'attilah. Mu'attilah tu dia tak berani nak isbatkan sifat, takut serupa dengan makhluk. Dia panggil mu'attilah. Satu lagi dia panggil mujassimah. Allah Ta'ala itu berjisim macam makhluk. Ini kumpulan-kumpulan sesat yang telah diputuskan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Di antara geng yang dahsyat sekali, pokok mujassimah ni, nama dia Daud Al-Jawaribi. Daud Al-Jawaribi ni ana dah huraikan cerita ni dalam kitab Anak Kunci Syurga yang dihuraikan oleh Syekh Abdul Qadir Mandili. Dia kata Daud Al-Jawaribi ni dialah Ra'sut Tajsim, kepala kepada orang yang mengatakan manusia Allah Ta'ala itu berjisim seperti makhluk. Panjanglah cerita. Yang penting bagi kita cukuplah kita mengatakan kita yakin laisa kamisli syai', satu kaedah yang besar dalam memahami sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Jadi kita belajar dua-dua aliran, salaf dengan khalaf, kemudian supaya kita boleh memahami bagaimana nak isbat sifat Allah, bagaimana nak membersihkan Allah Ta'ala daripada sifat-sifat makhluk yang tidak layak bagi Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan sedikit perbincangan ini memberi pencerahan kepada kita semua. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam ayat yang akan datang, ayat yang ke-13 dalam siri yang berikut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.